Tak payah bertepuk lah, Mak. Saya bukan nak kepada tepukan. Saya tidak berkendak kepada ketepukan. Tetapi mana-mana yang bercakap, baik mana-mana pihak, kalau sekiranya benda itu kita perhatikan ada berkaitan dengan ucapan, kita tidaklah menyekat apa yang nak disentuh. Jadi itu saya minta teruskan Sri Endang. Terima kasih Tuan Pertua. Saya duka cita lah. Saya usaha parlimen yang juga sebagai seorang yang dilatih dalam bidang undang-undang. Paragraf 36, 7 pun tak boleh faham. Terus ya, Mak. Cukuplah Saya yang menyebut saya dah tadi tentang polis, tindakan polis. Teruskan. Ekoran daripada pertanyaan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Larut. Dalam ucapan ini memang Seri Paduka Baginda tidak menghuraikan tafsiran jihad. Ya, ada dua lagi berdiri, Mak. Pokok sena dan Pokok sena bagi. Baik, sila pokok sena. Terima kasih Datuk Yang Ketua, terima kasih Datuk daripada Pendang. Nampak apa nama Timbalan Menteri daripada Tanjung Karang ni lebih kurang Ketua Polis Baling ya. Setiap usaha parlimen lebih kurang Ketua Polis Baling ya. Cerdik dia. Tadi Yang Berhormat daripada Pendang ada menyebut soal tindakan polis, keganasan pihak polis apabila program perhimpunan yang kita buat di dalam markas. Memang itu bertentangan dengan akta polis sendiri dalam pentafsiran tentang premis. Semua ini Yang Berhormat, adakah Yang Berhormat sedar bahawa tindakan itu dibuat ekoran daripada kenyataan yang pernah dibuat oleh Perdana Menteri dan juga Menteri Dalam Negeri, itu Timbalan Perdana Menteri, yang mengatakan bahawa tiada ada sebarang permit dan perhimpunan ceramah yang dibenarkan, sehingga menyebabkan polis telah bertindak di luar daripada batas undang-undang. Kemudian baru-baru ini pula Menteri Dalam Negeri sebagai respon kepada kenyataan Suhakam, Yang Amat Berhormat Menteri Dalam Negeri menyatakan bahawa kita tidaklah mengharamkan ceramah terus. Dia kata dalam markas boleh, dalam dewan, dalam majlis tertutup boleh, tempat terbuka pun boleh, syaratnya mesti dapatkan permit. Sedangkan kenyataan yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri yang akhir itu satu kenyataan yang betul lah, yang tepat lah. Memang betul lah, dalam markas yang tutup memang boleh. Tetapi malangnya kenyataan dia mengatakan boleh setelah polis mengambil tindakan di luar daripada keperluan undang-undang, di luar daripada kehendak undang-undang. Adakah Yang Berhormat setuju bahawa sepatutnya kerajaan, Menteri Dalam Negeri dan juga pihak polis meminta maaf kepada semua parti politik dan rakyat atas tindakan kesilapan mereka dan menarik balik dan menggugurkan semua kes-kes yang didakwa ke atas mana-mana pemimpin pembangkang, khususnya seperti mana rakan kita daripada Kuala Kedah yang didakwa kerana berceramah di dalam markas dan dia ditahan di dalam dewan yang tertutup. Adakah Yang Berhormat setuju? Ya, memanglah saya setuju. Baik itu berlaku kecelaruan dalam tindakan. Saya pernah sekali pergi ke Batu Pahat, ke parit apakah dalam kawasan sahabat saya Parit Sulong. Ini apa ni? Sengih apa saya tak ada. Si Gadin nak bagi jalan. Nanti dulu nak jawab satu-satu lah Datuk. Dia tak bagi, Mak. Tak jawab satu-satu lah. Sabarlah. Sekali saya bagi, jangan bimbang. Dia baik bagi dia bagi, Mak. Sila duduk. Saya pun tak pernah pergi kawasan dia lagi, tapi insya-Allah saya akan pergilah, tunggulah. Saya pergi ke Parit Warijo, dalam kawasan Parit Sulong. Bila saya sampai, Timbalan Ketua Polis Daerah datang. Dia kata, Datuk, malam ni saya tak benar ceramah. Saya kata, Menteri Dalam Negeri mengatakan boleh dalam premis persendirian. Dia kata, saya berkuasa. Saya pun malah dah bercakap dengan orang macam itulah. Saya masuk juga dalam kawasan itu. Tapi saya cuba menghubungi Ketua Polis Daerah Batu Pahat. Tapi rupa-rupanya dia telah datang ke tempat itu. Nasib baiklah Ketua Polis Daerah Batu Pahat ini cerdik. Bukanlah kesemua saya nak kata yang tak seperti Ketua Polis Daerah Baling. Kalau semua macam Ketua Polis Daerah Baling, saya fikir habislah segala ayat-ayat soyabin semua dianggap sebagai asid. Saya boleh masuk dalam bekas plastik. Tapi Ketua Polis Daerah Batu Pahat ini boleh berundi dengan pemimpin PAS setempat dan akhirnya diberilah kebenaran kepada saya untuk berceramah sehingga jam 11.30. Itu pun kita minta pula 11.30. Bukan kita nak tunggu sampai pukul 2 tak berceramah. Kalau kelab-kelab malam boleh dibenar buka sampai jam 1, jam 2, jam 3, kita nak berceramah jam 12 tak boleh kan?
6 pagi pun ada. Ya Allah, saya tak tahu. Apa punya jenis kerajaan macam ini? Orang besok dah bekerja. Bukan nak bekerja, nak menari di kelab malam sampai jam pagi. Ini kan negara Islam. Malulah. Ya, Seri Gadim dulu ya, Mat. Jadi, 3 orang dulu ya, Mat. Nak bagi jalan mana satu. Lepas saya bagi Seri Gadim, lepas saya ada dulu. Bagi Seri Utamakan yang Gadim. dulu. Sila Seri Gadim. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Ketua Pembangkang, Yang Berhormat Dari Pendang. Memang bijaklah Ketua Pembangkang ni memainkan kata-kata yang disangkutkan ke sana sini untuk menegakkan hujah. Saya rasa tuduhan kepada pihak polis itu keterlaluan. Pihak PAS pun harus mencerminkan diri mereka sendiri. Peristiwa di Memali sebagai contoh. Apabila Mursyidul Am ditanya, Mursyidul Am PAS yang juga seorang menteri besar ditanya, dia jelas menjawab bahawa memang ada orang PAS yang ganas. Bermakna dalam kes ini kita tak boleh nak menyalahkan polis kerana mengikut laporan memang pihak PAS dah bersedia dengan berbagai-bagai senjata, berbagai-bagai ada kata cuka getah dan sebagainya. Jadi kadang-kadang ialah untuk menegakkan kebenaran diri, kita memang harus menafikan kebenaran orang lain. Jadi dalam kes ini Mursyidul Am sendiri menyatakan bahawa memang ada orang PAS yang ganas. Jadi saya minta sikit penjelasan daripada Yang Berhormat. Terima kasih. Saya fikir hormat Seri Gading itu miss dia punya quotation dia. Sebab Yang Berhormat Menteri Besar Kelantan meminta penyiasatan dibuat. Penyiasatan dibuat kerana pada malam itu beliau yang berceramah. Beliau meminta penyiasatan dibuat, jangan menduduh orang PAS yang membakar truk buruk yang sengaja dibawa masuk dan truk itu berada dalam kepungan dalam kawasan polis berada. Dan tidak ada sebarang penangkapan dibuat pada malam itu kerana membakar truk. Polis beratus-ratus orang ada di situ. Polis hutan, polis bandar, semua ada. Dia minta buat penyiasatan. Dia tidak minta menuduh mana-mana pihak sebelum penyiasatan dibuat. Ini perbuatan sabotaj. Wajarkah polis bertindak menembak gas ketika orang ramai mula nak bersurai di mana Menteri Besar Kelantan, menteri yang dipilih oleh rakyat baru nak berucap 10 minit. Wajarkah? Mana dia otak, fikiran, dia bicara pelik, slogannya mesra rakyat. Saya minta 3 kali Setiausaha saya Seagung PAS menulis surat pada Ketua Polis Negara, minta berjumpa. Sampai hari ini saya tak terima jawapan. Bukan jawapan menentukan bila nak berjumpa, jawapan di surat pun tak ada. Inikah sikap Ketua nombor 1 Polis? Melayan wakil rakyat. Bukan pribadi saya sebagai Father Noor, tetapi sebagai Ketua Pembangkang yang diputuskan oleh Parlimen. Speaker yang mengisyaratkan saya sebagai Ketua Pembangkang. Tak ada penghormatan. Saya tidak minta dihormati, tapi layan surat. Saya bukan nak bercakap untuk pribadi saya, untuk rakyat, untuk negara, untuk kepentingan demokrasi, kepentingan perlembagaan. Sampai hari ini tak ada jawapan. 3 kali. Ini Setiausaha Agung berada di sini. Tak adakah orang jadi setiausaha dia? Tak adakah mana-mana konstable polis yang terdiri lebih 80,000 anggota polis boleh dilantik seorang untuk menjadi setiausaha dia bagi menjawab soal-soal daripada Parti Pembangkang? Apa dia bangga dengan komputer dan sebagainya? Kalau sorat kita yang tidak komputer pun tak dijawab. Begitu juga ada Menteri Dalam Negeri. Buat kenyataan 2 kali. Saya menulis surat melalui setiausaha saya. Dan dia buat kenyataan
Dalam surat khabar dia nak berjumpa saya bulan Oktober tahun lalu. Sampai hari